والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد،
قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون صدق الله العظيم. Ayat 44 dalam suratul An'am. Tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka dengannya, lalu kami bukakan ke atas mereka itu pintu-pintu segala sesuatu, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, nescaya kami menyiksa akan mereka itu dengan mengejut secara tiba-tiba, secara mendadak. Lalu mereka berputus asa daripada kebaikan atau daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza fari'u wal ma'na anna man khalafa amra Allah wa tagha yastadrijuhu Allah bin ni'ami wa yamudduhu bil 'ataya ad-dunyawiyyah fa idza fariha bidzalika kana 'aqibatu amrihi akhadhahu akhdha azizin muqtadir. Apabila seseorang itu bercanggah dengan perintah Allah dan ia melampaui batas, maka Allah berikan nikmat-nikmat, pemberian-pemberian keduniaan dengan begitu bertambah sedikit demi sedikit. Apabila mereka sedang bergembira dengan nikmat itu, maka Allah mengambil nyawa mereka dan bentuk mengambilnya oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Berkuasa. Jadi ayat ini kita cerita dah kemarin dan sebelum ini bahawasanya digunakan perkataan ala. Fatahna alaihim, kami bukakan ke atas mereka itu. Berbeza dengan menggunakan perkataan la, lam fathah, lahu, laka ataupun lahu. Kalau lam, benda baik, ala, benda buruk. Sebagaimana kita baca di akhir surah Al-Baqarah, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Laha, baginya, mana benda elok. Ma kasabat, apa yang dia buat baik, perbuatan baik yang dia buat, mengembalikan kebaikan, mengundang kebaikan untuk dirinya sendiri. Wa 'alaiha maktasabat, dan ke atasnya apa perbuatan buruk yang dia lakukan. Usaha-usaha jahat akan mengembalikan kejahatan kepada dirinya. Dalam ayat lain Allah berfirman, wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahlihi. Tidak kembali perancangan jahat dan buruk itu kecuali kepada orang yang berbuat buruk itu sendiri. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Orang-orang munafik menipu Allah dan orang beriman, sebenarnya mereka menipu akan diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak sadar. Dalam ayat lain kata, alladzina ya'kuluna ar-riba, alladzina ya'kuluna amwalan nasi zulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya ia memakan api neraka. Dia suap api neraka masuk dalam mulut dia. Seorang lelaki memakai cincin emas, Nabi SAW ambil cincin tu lempak. Nabi SAW bersabda, ayamidu ahadukum an yaj'ala fi usbu'ihi jamratan min nar. Adakah sanggup salah seorang kamu meletakkan di jarinya bara api neraka? Zahirnya letak cincin mah. Orang lelaki ni haram pakai cincin mah.
Haram pakai gelang mah, rantai mah, untuk orang perempuan saja. Dia ambil benda haram buh di jari dia, serupa dia ambil api neraka buh di jari dia. Dia ambil harta anak yatim dia makan, serupa dia suap api neraka masuk dalam mulut dia. Jadi Quran kata sebarang perancangan jahat, perbuatan jahat yang dibuat oleh orang jahat, sebenarnya kemudaratan itu akan menimpa dirinya sendiri. Ayat 46 dalam surah Fussilat kita baca hari itu, wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa yang buat keburukan, maka ke atasnya lah mudarat daripada keburukan itu. Barang siapa yang berbuat baik, maka baginya lah segala kebaikan itu. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat amalan yang saleh, maka bagi dirinya, yakni kebaikan yang datang daripada perbuatan baik itu kembali kepada dirinya sendiri. Wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat jahat, maka kejahatan itu menimpa ke atas dirinya sendiri mudarat dia. Orang yang tak mengucap mengundang kemudaratan, masuk neraka kekal selama-lamanya, wal-a'yazubillah. Orang dah yang dah mengucap dah masuk Islam tapi masih tak buat benda wajib, tak sembahyang 5 waktu, tak puasa bulan Ramadan, maka dia mengundang keburukan demi keburukan di dunia dan di akhirat ke atas dirinya sendiri. Kerana Allah sebut, wa man asaa, siapa yang buat jahat, fa'alaiha, maka ke atas dirinya lah tertimpa kemudaratan akibat kejahatan yang dia buat. Ringkas saja Allah Ta'ala habaq. Buat baik bagi dirinya kebaikan, buat jahat ke atas dirinya kejahatan itu. Orang kalau ingat ayat ni dia tak berani buat jahat di mana-mana. Kalau dia terlanjur buat jahat, dia cepat-cepat sedar dan bertaubat. Kerana dia mengundang malapetaka daripada Allah. Dalam ayat lain kata, orang beriman bertakwa kami bukakan pelbagai keberkatan daripada langit dan bumi. Pelbagai kebaikan kami datangkan daripada atas langit, daripada bawah bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau penduduk mana-mana qura, mana-mana kampung, mana-mana qaryah beriman dan bertakwa, nescaya kami bukakan bagi mereka itu pelbagai keberkatan, pelbagai kebaikan daripada langit, daripada bumi. Sebaliknya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Lalu kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu siksa daripada langit disebabkan kefasikan yang mereka lakukan. Disebabkan dosa mereka buat, Allah turun malapetaka daripada langit timpa mereka. Kebaikan turun daripada langit keluar daripada bumi kepada orang yang memiliki iman dan taqwa. Keburukan boleh turun daripada langit menimpa orang jahat apabila orang itu memiliki zalim dan fasik. Kezaliman ada pada diri dia, kefasikan ada pada dirinya, Allah janji boleh menurunkan siksa daripada langit ke atas dirinya. Dalam kitab Risalatul Muawanah, diambil daripada kitab hadis, daripada hadis sahih, makanan di malam hari kita tak tutup, boleh turun penyakit daripada langit masuk dalam makanan tu, kita makan kena sakit payah sembuh. Dalam setahun ada satu malam Allah wabak daripada langit boleh masuk kepada makanan dan minuman yang kita tak tutup. Jadi kita nak tidur malam, makanan kita biak, minuman kita biak terbuka. Pagi esok kita bangkit minum minuman tu, makan makanan tu yang terbuka tu. Kalau turun wabak masuk dalam tu, kita makan, payah sembuh. Dalam satu malam, ada satu masa, turun wabak penyakit ke dalam makanan dan minuman yang terbuka.
Maka disunatkan kita tutup makanan kita, nasi ke, lauk ke, air minuman ke, ketika kita tak minum, tak makan dah. Tak ada penutup, periuk tak ada penutup, gulai, jak ayak tak ada penutup. Kalau tidak ada penutup, hendaklah kamu letakkan walaupun satu ranting kayu, baca bismillah, galang di situ, mengelak daripada kena wabak itu. Cuma tik cicak tadi nak elak ah. Pasal tak tutup, kalau cicak berak atas jatuh masuk dalam gulai kita. Jadi disunatkan malam hari tutup makanan dan minuman, salah satu sebabnya kerana nak mengelak bala wabak penyakit yang boleh turun daripada langit masuk dalam makanan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fatahna laka fathan mubina" dalam surah Al-Fath. Sesungguhnya kami bukakan kepada engkau pembukaan yang terang. Ini laka, cerita tentang pembukaan kota Mekah. Nabi SAW mimpi boleh masuk kota Mekah. Buat rombongan pi nak masuk kota Mekah, pada selepas mimpi itu dihalang pada tahun ke-6 Hijrah, sehingga berlakunya perjanjian Hudaybiyah. Niat ihram dah, tak boleh buat umrah, nak masuk tak boleh. Terpaksa sembelih kambing sebagai dam ihsar, keluar patah balik ke Madinah. Mimpi boleh masuk Mekah, mimpi Nabi adalah wahyu, ia benar-benar terjadi. Maka Nabi SAW buat rombongan nak masuk buat umrah, sampai di Madinah, sampai di Hudaybiyah, dihalang. Sayyidina Umar ajak masuk juga, halang pun kita lawan perang. Rasulullah tak mau, kerana Rasulullah bertindak berdasarkan wahyu tak bagi masuk. Buat perjanjian pula, siapa yang pi ke Madinah, siapa yang lari daripada Madinah, daripada Mekah pi Madinah, kena hantar balik ke Mekah. Siapa yang lari daripada Madinah pi ke Mekah, tak payah hantar balik. Nampak macam perak sebelah. Nampak untung kat orang Mekah. Penduduk Mekah yang lari pi Madinah, orang Madinah, Nabi SAW dengan para sahabat kena hantar balik ke Mekah. Tak boleh duduk di Madinah sepanjang perjanjian itu. Orang Madinah kalau ada lari ke Mekah, tak payah hantar balik. Sahabat protes, masa tak sedar hati. Awat berat sebelah hak lari, orang Mekah lari pergi Madinah, kena hantar balik duduk di Mekah. Hak Madinah lari pergi Mekah, tak payah hantar balik. Rupanya itulah yang terbaik. Kenapa hak Mekah pergi Madinah kena hantar balik? Kerana hak Mekah orang musyrik, orang kafir pergi Madinah, dia duduk dengan Rasulullah sehari dua, dia duduk dengan para sahabat, dia tengok akhlak Rasulullah, dia tengok akhlak para sahabat, dia terpikat dengan Islam, dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, kena hantar balik. Kerana bila dia balik ke sana, dia akan berdakwah orang sana masuk Islam. Dia akan cerita kepada orang Mekah kebaikan Islam yang dibawa, yang dia tengok depan matanya melalui akhlak Nabi SAW dengan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Sementara hak duduk di Madinah, kalau lari pergi Mekah, tak payah hantar balik. Kerana kalau dia duduk Madinah, duduk tempat elok, dia tak mau, dia lari pergi tempat tak elok, berarti dia murtad, dia tak mau kepada Islam. Orang tak mau ada Islam, biar kat dia tak salah hantar balik, dia buat lingkup di sini pula. Hak duduk Madinah, kalau ada lari keluar pergi Mekah, tak payah hantar balik, kerana dia keluar meninggalkan yang baik kepada yang buruk, tak payah hantar balik. Dalam perjanjian sedemikian. Duduk tempat elok dah, tak mau. Duduk tempat bagus dah, duduk dalam pondok, boleh sembahyang jemaah, tak mau nak balik duduk kampung, tak sembahyang jemaah, tak apa, tengok TV. Tengok TV, tengok handphone. Kalau balik pasal mudarat, tak apa. Masalah. Tapi kalau saja dia tak, aku tak boleh duduk pondok.
Siapa? Oh, aku tak suka main jemaah mengaji tak mau duduk di rumah, tak kena mengaji, menyanyi ya. Balik duduk kampung menyanyi. Dulu ada seorang hamba Allah duduk di kampung mana tu, dia masuk satu pondok. Dia tengok pondok kecil. Bilik ada satu bilik ayam tu, dia kata aku kalau duduk tang ni boleh gila ni, dia kata. Dia tak suka. Jadi kita duduk tepi masjid, tiba-tiba tak pernah pergi masjid, merkit hari-hari. Duduk tepi rumah Allah, tak pergi jemaah, tak pergi sembahyang jemaah. Merkit boleh pergi, kuat pula. Maka rugilah orang lagu tu. Duduk dekat tempat benda baik, tak pergi ambil kebaikan yang ada di situ. Dalam kitab Riyadhus Shalihin sebut antara syarat orang bertaubat, dalam kitab Haqaiqut Tasawuf, antara syarat orang bertaubat itu mesti mencari musahabatul akhyar, mendampingi orang-orang yang baik. Jadi rukun taubat ada 3. Kalau bersangkut dengan orang jadi 4. Kalau dia bersangkut dengan Allah saja jadi 3. Yang pertama, menyesal di atas dosa yang lalu. Yang kedua, berhenti daripada melakukan dosa. Yang ketiga, berazam tidak akan mengulanginya pada masa depan. Rukun taubat dulu, kini dan selamanya. Dulu yakni menyesal di atas dosa yang dulu. Kini sekarang yakni berhenti sekarang daripada dosa. Hari-hari kita bertaubat, kita kata astaghfirullah wa atubu ilaih, aku bertaubat kepadanya wa atubu ilaih. Tapi kita terlibat dengan riba, kita tak berhenti. Kita terlibat dengan fitnah, kita tak berhenti. Kita terlibat dengan rasuah, kita tak berhenti. Kita terlibat dengan dedah aurat, kita tak berhenti. Kita terlibat dengan mengumpat orang, kita tak berhenti. Berarti rukun kedua tak ada. Rukun kedua mesti menghentikan segala dosa yang sedang kita lakukan dan sebelum ni kita lakukan. Mata kita duduk tengok yang haram, kita tak halang. Telinga kita duduk dengar yang haram, kita tak berhenti. Tangan kita duduk tulis yang haram, kita tak berhenti. Taubat itu tak cukup syarat. Kerana berhenti daripada dosa itu merupakan rukun kedua. Rukun ketiga selamanya. Berazam tidak akan mengulangi sebarang dosa pada masa akan datang sampai mati. Itulah 3 rukun taubat yang mesti ada pada setiap orang yang membaca wa atubu ilaih, aku bertaubat kepadanya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ujung dia wa atubu ilaih. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim, terimalah taubat kami sesungguhnya engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Di akhir doa qunut, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nastaghfiruka wa natubu ilaika, ataupun astaghfiruka wa atubu ilaika. Astaghfiruka, saya memohon keampunan kepada engkau, wa atubu ilaik, dan saya bertaubat kepada engkau. Maka taubat ni kita ulang dalam semayang, dalam doa qunut, kita ulang lepas semayang astaghfirullah wa atubu ilaik, kita ulang dalam doa wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mesti cukup 3 rukun itu. Kalau bersangkut dengan orang lain, tambah lagi 1 rukun, kena selesai dengan orang pula. Kalau dia ambil barang orang, dia kena bagi balik. Kalau dia hutang, dia kena bayar hutang balik. Kalau dia mengumpat, dia kena minta maaf. Sangkut dengan orang, kena selesai. Masuk nombor 4, selesai dengan orang. Cukup ke 3 rukun dan 4 rukun itu? Ada lagi 1 ditambah oleh ulama', iaitu meninggalkan kawan-kawan yang jahat, mendampingi kawan-kawan yang baik. Meninggalkan persekitaran yang jahat, berpindah kepada persekitaran yang baik. Sebelum ni dia jadi pencuri, kerja dia masuk curilah rumah orang, dia berkawan dengan kawan-kawan pencuri, tinggal kawan pencuri. Masuk curi rumah orang, berhenti, masuk dalam masjid pergi mengaji. Masuk dalam pondok pergi mengaji. Dalil dia mana dia? Dalil dia seorang lelaki telah membunuh 99 orang di zaman dulu. Zaman Bani Israel dulu ada seorang lelaki
membunuh 99 orang. Setiap kali dia bunuh seorang, dia tulis seorang, 2 orang, 3 orang, sedang-sedang kat 100 orang dia bunuh. Dosa yang cukup berat, membunuh seorang pun dosa dia macam membunuh seluruh manusia. Menyelamatkan seorang daripada mati serupa menyelamatkan seluruh manusia. Man qatala nafsan faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Siapa bunuh satu orang macam dia bunuh semua orang. Siapa yang menyelamatkan seorang daripada mati terbunuh, dia ni tak ada duit nak makan, kita bagi makanan, selamat dia daripada mati. Serupa kita menyelamatkan daripada seluruh manusia daripada mati. Tiba-tiba kawan ni pergi bunuh 99 orang. Setelah dia bunuh, dia menyesal. Dia tanya, ada tak dalam kampung ni, dalam tempat ni, seorang ulama, seorang ahli hukum, seorang yang boleh saya rojok, nak tanya isu yang berkait dengan diri saya. Dia pun kata ada seorang, dia ni kuat ibadat, abid, semayang rajin, zikir rajin, selawat rajin, mulut dia cakap benda-benda baik, baca kitab. Dulu tak ada Quran lah. Dulu zaman dulu mana ada Quran. Quran zaman Rasulullah. Dia zaman terdahulu. Ibadat nombor 1. Pilah tanya, saya ni bunuh orang 100 orang ni, ada tak peluang saya nak bertaubat ni? Kawan tu kata, banyak sangat hang bunuh, tak ada pasal dah nak boleh bertaubat. Hang masuk neraka lah, tak boleh masuk syurga. Pasal jahat sangat, sampai 100 orang bunuh, sampai 99 orang. Dia dengar kata tak boleh bertaubat, dia geram kat kawan hak jawab tu, dia bunuh kawan tu pula. Cukup 100. Tak lama menyesal, ramai sungguh mangsa-mangsa yang aku tikam mati, sampai 100. Aku nak kembali ke jalan yang benar, nak buat baik. Ada ke tak ada ni orang aku nak tanya orang. Dalam kampung ni, dalam qaryah ni, dalam tempat ni, ada tak orang yang boleh aku rojok untuk aku kembali menjadi ke pangkal jalan, jadi orang baik? Kerana aku sudah buat kesalahan daripada kecil yang bela ni, aku dah membunuh 100 manusia. Dia kata tu ada seorang ulama, pi tanya dia. Pilah jumpa dia, tanya, saya ni dosa banyak. Dosa apa yang membuat? Dosa saya bunuh 100 orang cukup lah. Boleh tak saya kembali menjadi orang baik, bertaubat supaya dosa saya dibersihkan? Kawan tu kata, lagi roh tak sampai ke halqum, lagi tak berlaku kiamat, Allah sentiasa menerima taubat hambanya. Buat dosa banyak mana pun, selagi nyawa tak sampai ke halqum, pintu taubat masih terbuka, engkau berpeluang besar untuk bertaubat. Dia dengar tu, dia kata saya nak bertaubat sungguh-sungguh. Maka kawan tu kata pula, kalau betul-betul hang nak bertaubat, hang kena tinggal tempat hang, piduk tempat sekian. Hang kena tinggal tempat rumah, duduk kampung hang, duduk karaoke siang malam, duduk rumah lalai. Pindah pergi tempat orang duduk dalam tempat tu, orang buat ibadat, supaya persekitaran itu menambah semangat kita untuk buat ibadat. Hang duduk di rumah berkata sembahyang jemaah dah, pergi duduk tempat orang sembahyang jemaah. Hang duduk di rumah berkata mengaji lah, duduk menyanyi lah, mengaji tak, pergi duduk tempat orang mengaji. Hang duduk di rumah tak sembahyang sunat, susah, pergi duduk tempat orang sembahyang sunat. Supaya kita pergi duduk tempat, kita tengok orang ni zikir, orang ni sembahyang, orang ni mengaji, orang ni istighfar, kita tumpang semangat mereka untuk buat kebaikan. Maka dia pun dengar kata kena pindah, dia pun pindah. Sampai tengah jalan mati, tak ada nak sembahyang 1 rakaat pun, tak ada nak zikir sepatah pun. Baru niat saja nak pergi duduk tempat baik, nak tinggal tempat jahat,
sampai tengah jalan mati, maka rohnya direbut oleh dua malaikat. Satu malaikat kata, "Wak mai aku nak bulan neraka pasal dia ni tak nak buat baik semua hidup. Bunuh 100 orang, duk dalam jahatnya." Hak seorang dia kata tak boleh, dia dah menyesal dan bertaubat, dia nak hidup tempat baik dah. Maka oleh kerana dua malaikat, malaikat rahmat nak ambil, malaikat azab pun nak ambil, datang malaikat ketiga jadi saksi, jadi pengadil untuk memastikan dia elok tempat mana, masuk syurga ke masuk neraka. Ukur yang mana lebih dekat, ambil kat kawan tu. Dekat dengan kampung dia buat jahat tu kan, dekat dengan kampung baik yang dia nak pergi. Rupanya sama jauh. Kalau sini 10 km, sini pun 10 km, sama-sama. Lalu Allah bagi tahu kepada bumi, "Wahai bumi, dekatkan dia dengan tempat yang dia tuju, jauhkan dia tempat dia tinggal." Kata hadis lebih kurang sejengkai lebih pergi ke depan. Maka dia diambil dan dimasuk ke tempat rahmat kerana niat dia nak bertaubat walaupun dia belum bertaubat. Daripada hadis tu ulama kata, orang yang nak bertaubat betul-betul dia kena duduk dalam persekitaran orang-orang baik. Persekitaran orang yang duduk baik. Persekitaran itu ada betul kita duduk situ. Kita duduk tepi masjid, kita tengok orang langkah masuk masjid, kita pun masuk masjid juga. Ada yang jenis persekitaran itu jarak jauh. Grup dalam handphone kita. Kita berkawan dengan orang baik-baik. Kita akan tulis yang baik, akan cakap yang baik, akan sebar yang baik. Grup kita tu jenis jahat, kita akan sama buat jahat dengan mereka. Rakan Facebook kita pun sama. Jadi, kawan kita dan persekitaran yang kita pilih itu memberi kesan kepada diri kita jadi elok kata elok. Maka orang yang bertaubat, dia kena tinggal tempat yang jahat, kawan-kawan yang jahat, pergi kepada tempat yang baik, kawan-kawan yang baik, untuk membentuk diri dia. Duduk dalam suasana tak mengaji, pindah pergi mengaji. Kadang-kadang nak pergi tak boleh. Dengan sebab pergi nak kena tinggal kawan di tempat tu, kena tinggal jiran dia. Imam Syafi'i rahimahullah kata, "Safir tajid aywadan amman tufariquhu." Imam Syafi'i buat satu syair, orang buat nasyid. Dulu-dulu tahun 80-an, 70-an ada nasyid bahasa Arab. Nasyid itu diambil daripada kata-kata nasihat Imam Syafi'i, syair Imam Syafi'i. Salah satu dia, Imam Syafi'i kata, "Safir tajid aywadan amman tufariquhu." Bermusafirlah kamu, nescaya kamu akan bertemu dengan pengganti terhadap orang yang kamu tinggalkan. Saya dulu masa sekolah rendah duduk di rumah, kawan dengan mak saya, kawan dengan kak abang saya, kawan dengan jiran tepi rumah, kawan dengan kawan di sekolah. Naik sekolah menengah pun berkawan pula. Pergi Mesir, tinggal habis. Pergi Mesir, mak tak boleh bersembang dah. Abang kakak pun tak boleh kawan dah. Kawan pun tak ada. Pergi sana jumpa kawan sana pula. Jadi tang mana kita pergi jumpa kawan, tinggal kawan hak lama. Dulu kita duduk kampung, lah kita pindah duduk pekan. Saya kampung saya belah tu pindah main duduk tani, tinggal kawan sana, jumpa kawan sini pula. Dulu duduk gurun, jumpa kawan gurun. Lah duduk guak, jumpa kawan guak pula. Tempat kita pergi tu berbeza dengan tempat kita tinggal. Tani kelebihan tani, kekurangan tani. Mai duduk tangguak ni pokok tak apa ada. Pokok durian tak nampak, pokok muktan tak apa nampak. Tapi durian dengan muktan tiap minggu mai lah rumah. Orang mai bagi, kau ni bagi muktan, kau ni bagi durian. Makan kena jaga lajak sikit. Bahaya. Mau hari-hari telan durian, mau teruk. Jadi ada tempat yang kita hadir,
Masyarakat tu ra'i kita. Ada yang kurang ra'i kita. Duduk satu tempat, jiran tu kata, ustaz ni nak makan durian, pergi beli sendiri ya, pasal minggu banyak, aku tak mau bagi ke dia. Ada tempat, ustaz ni nak makan durian, dia tak minta pun aku hantar, durian pokok aku pun ada, lebih hantar. Sekawan hantar cepedak, kawan hantar petai, macam-macam. Jadi tempat mana kita pindah, kita akan jumpa kawan-kawan baru. Grup mana kita masuk, kita akan jumpa kawan baru dalam grup itu. Lalu ulama ambil daripada hadis ini, kawan ni dulu jahat, bunuh orang, 100 orang, tak pernah buat baik. Kalau dia betul-betul nak buat baik, hang kena tinggal tempat jahat, hang kena pindah pergi tempat baik. Pindah tak ada sampai tengah jalan mati. Masuk syurga. Kerana niat dia nak piduk dengan orang baik. Dalam kitab tafsir Jalalain kata, anjing berkawan dengan orang baik, dianugerahkan kebaikan sehingga dirinya disebut oleh Allah dalam suratul Kahfi. Anjing ikut orang fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Ikut pemuda ashabul kahfi, duduk dalam gua sebenarnya ashabul kahfi. Seekor anjing disebut dirinya dalam Quran bila orang baca surah Kahfi, wa thanimuhum kalbuhum. Kalbuhum tu anjing. Anjing dibaca, dicatat dalam Quran, dapat kebaikan, dia juga tak hancur walaupun dia duduk dengan ashabul kahfi yang tidur 309 tahun. Karamah Allah bagi pada mereka, anjing-anjing tu pun tak mati juga. Sedangkan dia binatang ya, kerana dia mendampingi wali Allah, Allah bagi manfaat kepada wali Allah, dapat kat dia sama. Kalau anjing duduk dengan orang baik dapat manfaat, kita orang Islam duduk dengan orang baik lagi banyak manfaat daripada anjing. Maka mendampingi orang baik itu, persekitaran yang baik itu keperluan kita semua. Baik itu ada ayat Quran suruh duduk dengan orang baik, cari orang baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin dalam surah At-Taubah. Bertakwalah kamu pada Allah dan jadikan diri kamu berserta dengan orang baik-baik, orang benar-benar. Dalam hadis pun banyak cerita tentang mendampingi orang baik. Jadi orang yang duk baca wa atubu ilaik, tiap-tiap hari kena ada pada diri dia 4 perkara. Yang pertama, menyesal di atas dosa yang lalu. Yang kedua, berhenti tidak meneruskan dosa yang sedia ada dan tidak mengulanginya. Yang keempat, berazam tak akan ulang pada masa akan datang. Yang ketiga, yang keempat, mendampingi tempat-tempat yang baik, orang-orang yang baik, persekitaran yang baik, grup-grup yang baik. Sama ada orang baik itu duduk tepi rumah dia ataupun orang baik itu duduk dalam handphone dia. 4 benda ni ada, baru kita jadi taubat kita bermanfaat, lebih meningkat darjat kita si Allah, semakin baik kehidupan kita. Itu hadis tentang pentingnya tarkul al-ashrar wa musahabatul akhyar, meninggalkan orang-orang jahat dan mendampingi orang-orang baik. Merupakan tambahan yang ditambah oleh ulama kepada orang yang ingin jadi orang yang kembali ke pangkal jalan, bertaubat. Baik, panjang dah masa nak habis dah. Kita baca hari itu, man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ada lagi satu doa yang disebut lam dan disebut ala. Lam untuk benda baik, ala untuk benda jahat. Doa itu berbunyi, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, Allahumma khtim, ya Allah khatamkan, tutupkan, lana bagi kami, bihusnil khatimah, dengan penutupan yang baik. Apa maksud tutup dengan penutupan yang baik? Matikan kami dengan kematian yang terbaik. Kematian yang baik itu benda elok, maka dibaca ikhtim lana lam. Sambungan dia, wala takhtim alaina, dan jangan engkau matikan
ke atas kami, jangan kau tutup ke atas kami bisu'il khatimah, dengan penutupan yang buruk. Matikan kami mati elok, jangan mati tak bagus. Mati selepas bertaubat, mati sempat mengucap, mati tengah buat baik. Jangan mati dalam dosa, jangan mati tengah buat buruk, buat benda jahat. Dan kita baca sejarah orang dulu-dulu, ada yang baik-baik mati tengah baik, mati tengah baca Quran, mati tengah semayang, sujud-sujud, mati dalam sujud. Ada orang mati tengah semayang, ada orang mati tengah baca Quran, ada orang mati tengah mengaji, ada orang mati tengah mengajak, ada orang mati tengah tawaf. Seorang tu imam belah Perak, tu Intan ke mana tu, pergi umrah ke pergi haji tu, tawaf. Tengah-tengah tawaf, mati tengah tawaf. Kerajaan Arab Saudi punya menghargai si mati itu. Semua pengurusan tak kena bayar apa, dan ditanam di Ma'la. Pasal apa? Pasal jarang jumpa dalam berjuta-juta manusia yang main Mekah mati di tempat tawaf. Allah pilih dia mati tengah tawaf. Jadi kita baca sejarah, ada orang mati tengah baca Quran. Ada seorang ulama Habib di Yaman mati selepas khatam kitab Ihya Ulumuddin. Dia mengajak kitab tu sambung ulang. Lah kali baca doa penutup, mati. Khatam kitab, baca doa penutup, mati dalam majlis tu. Ada seorang ulama, orang tua di Syria. Dia suka baca buku tentang riwayat hidup Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dia suka sungguh baca, khatam ulang. Doa. Sampai satu masa dia dah sakit, tak upah larat dah, nak musafir pun tak mampu dah. Lepas tu dia minta izin nak pergi umrah. Anak-anak dia kata nak pergi macam mana, tua dah, tak larat dah. Hampa bawa aku dah. Anak kata sibuk, businessman. Kami ni menega, tak lain pergi. Kalau ayah nak pergi tak apa, kami hantar ayah pergi. Kami upah seorang, sponsor seorang, tolong jadi pembantu untuk tolong tolak kursi roda apa semua. Kami tak boleh pergi. Ayah pergi dengan pembantu ni, kami bayar tiket dia semua. Setuju hantar pergi. Kalau tak silap bulan puasa pergi umrah. Sampai di Mekah buat umrah apa semua, duduk semayang jemaah. Habis semayang, orang balik, dia tak balik, duduk buat ibadat, zikir, doa. Takdir Allah Ta'ala mati di Mekah. Dia pun telefon pergi ke anak dia kata, "Allah, ayah kami ni, yang kami tahu ni, suka sangat baca doa sejarah Sayyidah Khadijah. Dan dia duduk sembang aku kalau mati nak tanam dekat kubur Sayyidah Khadijah. Kami tak masuk akal, kami duduk di Syria macam mana dia nak tanam kubur dekat Sayyidah Khadijah. Tak tahu rupanya dia hajat dia Allah makbul, mati di Mekah. Lepas mati di Mekah, dia pun minta izin nak tanam di Ma'la kawasan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Arab Saudi kata tak boleh. Ni orang Mekah aja boleh duduk tani, orang luar tak boleh. Datang seorang lelaki hamba Allah tak dikenali, kata ada orang mati sini, ada kelok surat ni nak bawa pergi tanam di kawasan Ma'la. Terkuih dapat apa yang dia nak. Dia duduk di kampung dia, doa supaya mati di tempat tanah haram, doa supaya tanam dekat Sayyidah Khadijah isteri Nabi SAW. Allah makbul. Sampai dia nak mati, dia boleh naik kapal terbang pergi sana, walaupun dia tak ada tenaga dah. Allah pemudahkan lorong, duit ada, pembantu ada, walaupun anak-anak semua tak boleh pergi, ada orang yang tolong surung dia apa semua. Sampai di sana, mati di tempat tersebut. Dan mayatnya dimandi, dimayang di Masjidil Haram, dikebumikan di Ma'la. Itu contoh orang. Macam kita baca hadis tadi, yang bunuh 100 orang siapa sangka buat jahat. Pas 100 orang tak tahu kematian dia masuk syurga.
tak ada nak buat baik kerana niatnya yang jujur dan ikhlas dan taubatnya yang benar-benar taubat dan cukup rukun yang ulama sebut tadi. Jadi kita dituntut baca kalau boleh tiap-tiap hari baca doa ni. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Tak erti baca Arab, baca Melayu. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikan kami dengan kematian yang terbaik dan jangan kau matikan kami dengan kematian yang buruk. Supaya kalau kita mati hari ini, kita mati yang terbaik. Kita mati minggu depan, ke tahun depan, ke 10 tahun lagi, Allah Ta'ala anugerah kematian yang terbaik. Sempat mengucap, sempat bertaubat, sempat mengucap, matilah keadaan bersih daripada segala dosa seperti mana bayi yang dilahirkan. Itu yang perlu kita baca doa minta mati tiap-tiap hari. Benda mati baik lana, benda mati buruk alaina, lam dengan ala sebagaimana yang kita bicarakan pada ayat yang kita bacakan sekarang. Kita berhenti dulu, insya-Allah kita sambung besok dalam sebahagian daripada perbincangan tentang tajuk ini. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.